Mana atau kata ilmu yang lebih mendalami hak fardu kifayah dapat menengahi antara manusia yang berbantah-bantahan. Dia dalam bab orang duk berkelahi bab dunia tu tak pelik lah. Duk balah bab agama ni dia pelik. Kita dalam bab agama ni nak hubung silaturahim sesama saudara Islam. Kita dalam bab agama lah yang kita kuat berkelahi. Jadi pelik lah. Kalau berkelahi kerana rebut dunia tu bahasa dia dah lah. Nak berebut dunia, balah lah. Tapi kalau balah berbantah dalam bab agama tu pelik. Jadi orang agama pula duduk berkelahi begitu, begini, begitu, begini. Orang agama pula yang duduk berkelahi. Orang awam tengok Allah payahnya lah. Nak ikut hak mana lah. Orang agama duduk berkelahi seumpama tu. Dia berbantah-bantahan kok. Serta dengan syahwah lah. Dengan nafsu. Memanglah boleh timbul macam-macam berbantah-bantahan ni. Ada orang yang betul-betul nak cari peluang untuk menimbulkan perselisihan. Cari peluang je. Ada orang yang tidak memahami. Maka menimbulkan perkelahian. Memang ada orang yang ambil kesempatan. Ada orang yang tidak memahami. Kemudian kita pula, bila timbul perbantahan, kita kena nilai belah kita pula. Kita cerita tu betul ke salah, sebenarnya betul perkara tu. Cara kita cerita tu lah. Cara susun ayat tu macam mana. Kena pandai pula situ. Dalam bab agama, jangan sesekali kita menimbulkan kesamaran. Jelaskan molek. Guna ayat molek. Walaupun maksud kita betul sekalipun, tapi kalau ayat yang digunakan tu menimbulkan perbantahan, salah kat kitanya. Orang yang ambil kesempatan, tu kesalahan dia. Orang yang payah nak faham, kalau payah nak faham, jangan cepat-cepat sangat. Kita orang agama pula, yang mengeluarkan satu perkara, tiba-tiba jadi timbul kekeliruan, kita nilai sebelah kita pula. Aku nak royak tu benda betul. Buat apa jadi orang payah nak faham. Oh, aku cerita tu tak kena ayat. Kena nilai pula. Jangan kita pun dengan syahwat. Nak mempertahankan hak kita yang memang walaupun maksud kita betul, tapi cara penyampaian kita tu. Ini kadang-kadang masing-masing syahwat belaka. Dengan nafsu belaka. Hak ambil kesempatan, nafsu dia. Hak tak faham, cepat-cepat nak ulah, nafsu dia. Yang nak cerita bendanya molek, bendanya betul. Tapi cerita tu tak kena cara. Nafsu juga, nak mempertahankan juga. Mana perjelaskan minta maaf lah. Tak akan merendahkan diri nak minta maaf. Tu nafsu pula. Syahwat belaka tu. Dalam bab agama, syahwat dalam bab dunia lah. Bab agama kena tenang. Orang nak buat ibadat. Orang nak buat ibadat. Ni akhirnya memaki. Oh tu bukanlah tu. Ingat baik tu semua dosa dengan anak Adam tu. Kita bawa ke mahsyar dengan makian. Kita bawa ke mahsyar dengan macam-macam hak kesalahan kita sama kita tu. Muflih lah sebab akan dibayar dengan pahala kita. Ingat baik tu. Kena jaga waktu tu. Sebab kita agama ni buat bekal akhirat. Agama untuk bekal akhirat. Kita bukan nak kelahi dengan orang. Kita bukan nak berlawan dengan orang. Kita nak bekal akhirat. Kita buat bekal lelah-lelah. Sampai masa muflih di hari akhirat. Tak padang gitu. Ingat baik tu. Kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tu. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak apa dia muflih? Nabi tanya sahabat. Tak sahabat pun muflih macam kita jawab. Muflih ni. Malla dirhamalahu wala mata'. Orang tak ada benda lah. Tu muflih. Kita kalau tanya kita muflih, begitu jugalah. Bankrupt lah. Tak ada harta, tak ada. Habis dah, kena gadah habis dah. Nabi kata dah, orang muflih ni orang yang daripada ummah aku yang datang pada hari kiamat dengan pahala semayangnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Hak besar-besar belakang tu. Semayang, pahala besar. Puasa, pahala besar. Zakat, pahala besar. Tapi dia datang ke akhirat dengan makian.
Dengan qazah, tuduhan. Dengan makan harta orang. Ni macam-macam hak dosa anak Adam ni. Akan dibayar dengan pahala di hari akhirat. Ni pahala semayang dah ni. Pahala puasa, pahala zakat dah ni. Kalau nak bayar dengan pahala amal sunat, balik awal lah. Hak pahala semayang, puasa zakat ni, pekoh comel, hati ikhlas ni. Semayang dengan pekoh, hati ikhlas semayang. Puasa dengan pekoh, hati ikhlas puasa. Hak ni hak pahala. Kalau semayang tanpa ilmu, tu tak ada pahala awal dah. Ataupun dengan ilmu pekoh, tapi hati tak ikhlas, tak ada pahala awal dah. Ni hak comel. Semayang comel, puasa comel, zakat comel. Tapi datang ke hari akhir, Nabi kata, dengan makian. Ni maki atas dunia ni. Sama lah dengan umpatan ke apa ke. Jadi kita nak ke agama, kita nak selamat dunia akhirat. Tapi jadi seumpama tu. Tu kena kira lah, kena muhasabah. Kadang-kadang kita ni lebih kepada nafsu masing-masing. Ego masing-masing. Sepatutnya kita mengaji lebih supaya tidak jadi bantah berbantah. Hak peliknya, kita yang menimbulkan bantah-berbantah, berlawanan jadi. Itu timbul. Sekarang ni langit terbuka, apa yang kita bicara, bukan macam dulu lagi dah. Kita salah cakap, hanya terkesan kepada orang yang ada majlis kita je. Kita salah cakap, salah cerita, hanya terkesan kepada orang yang dalam majlis kita. Sekarang ni dia sudah terbuka. Boleh diulangi. Boleh dipotong-potong. Boleh diwairalkan. Ada kena cermat lah. Kenapa potong? Orang nak cari kesalahan. Memang dia potong. Memang dia cari jalan untuk cari jalan lah. Untuk macam-macam lah. Dengan tujuan syahwah nafsu masing-masing. Maka kita pula kena cermat lah dalam bab agama. Jangan ikut nafsu kita. Jangan ikut sedap mulut kita. Jangan ikut sedap mulut kita. Ada perkara-perkara yang kita tidak boleh sampaikan kepada umum. Ni dah perkara rahsia. Dibongkarkan rahsia dah betul belaka orang panggil. Nak buat cerita benda-benda yang tak sepatutnya. Benda betul sekalipun kena tengok suasana boleh cerita ke tak. Ni jadi timbul masalahnya daripada agama, daripada orang agama. Jadi orang belajar, anda terbabik sama. Kita mengajar ni, kena nasihat semua tu orang belajar tu. Belajar untuk apa? Belajar untuk beramal. Kita hindari daripada bantah berbantah. Maka kita belajar ni pula biar hala kebanyak sikit. Mana kalau mari hok pelik-pelik, tu mereka tu pandangan mereka kita dengar dah. Pak ustaz ngajar tu hak tu pandangan mereka tu, tu satu pandangan lain pula. Mana biar kita ngaji lebih sikit, biar kita ni jadi buat ibadah ni boleh fokus pada diri kita. Dia gitu. Pada ni. Kalau ngaji pekoh macam sebut tadi, seeloknya jangan satu pandangan. Itu memanglah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i contoh. Tapi kita kena tahu juga pandangan yang lain. Ni contohlah, kita kena contoh. Biasa timbul persoalan. Dia kata orang tu semayang pakai jubah comel dia kata. Tapi di sujud perut jari kaki tak kena latar. Dia letak cacang je. Dia letak apa je. Dia sakut dengan jubah pula. Jubah benda tu. Hajubah lah kata. Janganlah kata orang pakai jubah. Orang semayang sudah lah. Tapi lah tu dikait dengan jubah. Pakai jubah. Sujud, perut jari kaki tak kena latar. Dan kita ngaji, ketika sujud wajib kena latar 7 anggota. Termasuk 2 perut jari kaki, kaki kanan, kaki kiri. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Rafi'i sunat je, perut jari kaki kena latar. Dan jumhur kebanyakan mazhab lain pun sunat je. Kebanyakan mazhab yang lain sunat belaka kena bumi 7 anggota tu. Hak wajib kena latar dahi je. Ada ni. Kita bukan nak pakai pandangan tu. Kita nak sujud nak kena bumi 7 anggota. Sebab walaupun kebanyakan ulama kata tak wajib, tetap sunat.
Sebab Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Nabi kata, aku diperintah sujud atas 7 anggota tu. Tapi perintah tu jumhur kebanyakan ulama letak hukum sunat. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita banyak ayu bubuh hukum wajib. Tak kena bumi tunjuk kata tak sah sujud, tak sah semayang. Bagian kitanya kena jagalah 7 anggota tu. Tengok orang, tak payah duk petikat. Dia petikat siapa ke pakai jubah lah apa. Tak payahlah. Ni tengah semayang ni. Siapa duduk depan ni pakai jubah jahil. Kita tengah buat apa tu? Kita tengah semayang kan. Kita tengah semayang tu. Nak petikat orang. Tak payahlah. Dia semayang bergerak banyak. Semayang apa begitu? Mazhab lain. Gerak banyak tu bukan kata 3. Gerak banyak ni, orang panggil dok semayang dah. Baru dia panggil banyak, baru panggil bawatan. Kita mazhab Syafi'i banyak sakat di 3. Banyak sakat di 3. Mazhab Hambali banyak sakat di uruf. Orang kira, tu banyak gitu tu. Baru bawatan. Kalau mazhab Hanafi kau banyak ni, orang panggil dok semayang dah. Joget dah. Baru batal. Memanglah pergerakan banyak tu batal. Tapi banyak tu. Letak sakat banyak mana? 3 tu mazhab Syafi'i. Kita jagalah bahagian kita. Tapi kalau tengok orang. Tengok orang. Tak payah. Tak payah sibuk lah. Ni kita duk sibuk orang. Kita tengah-tengah semayang.